Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat PJK Masjid Husin Sumbanu yang saya hormati, kepada segenap asatizah, alim ulama, para a'immah di Masjid Husin yang saya kasihi dan saya sanjungi, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah. Alhamdulillah kita berada pada pertemuan yang kelima untuk pengajian daurah kita, iaitu kitab Safinatul Najah. Sebelum kita memulaikan pengajian kita dan sebelum saya menjawab soalan-soalan untuk minggu ini, saya mohon sedikit bacaan, iaitu hadiah Al-Fatihah untuk diberikan kepada salah satu guru kami, iaitu Ibu Nyai As-Salihah. Beliau adalah isteri kepada Kiai Agung saya, iaitu Kiai Zamroji almarhum. Kiai Zamroji ini guru saya yang ada di Indonesia, di Pondok Kencong, iaitu beliau meninggal tahun 1999. Beliau ulama besar yang ada di Indonesia. Saya sempat bersama beliau 2 tahun. Setelah itu saya menuntut ilmu di sana, di pondok tersebut sampailah tahun 2004, dan habis 2004 saya menjadi ustaz di situ sampai 2010. Berarti total kat sana 13 tahun di pondok tersebut. Dan ibunya Solehah inilah yang banyak membantu saya, tolong saya. Kalau tak ada duit tu makan kat rumah dia free, dan tak pernah dia berkira dengan saya satu sen pun tak pernah. Dan hari ini pagi tadi, semalam 12 malam ataupun pagi tadi, saya dapat tahu sebelum subuh kalau beliau telah kembali ke rahmatullah, dan tanpa ada kesan sakit atau apa sama sekali, tiba-tiba mati, meninggal macam je. Maka insyaAllah kita harapkan hadiahkan Fatihah untuk beliau insyaAllah. Lahal al-Fatihah. InsyaAllah kita doakan beliau diampunkan segala dosa-dosanya dan segala ibadah beliau diterima oleh Allah SWT, dan semoga beliau termasuk daripada awliya yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita sambung soalan. Ada banyak soalan untuk minggu lepas. Yang pertama adalah soalan arak atau alkohol, adakah najis mutawassithah? Tapi tak semua alkohol adalah arak. Apakah ciri-ciri alkohol yang digolongkan arak atau najis? Alkohol terdapat dalam minyak wangi, deodoran, bedak, bedak atau minuman dan esen. Saya tak tahu yang belakang minuman dan esen tu, saya tak bahas. So sampai pertanyaan dia tentang alkohol terdapat dalam minyak wangi, deodoran dan bedak, itu yang saya boleh faham. Untuk menjawab masalah ini, ulama membahas tentang nabith di dalam kitab Bajuri dulu. Dia membahas tentang apakah topik yang mengatakan, bukan Bajuri, kitab Al-Majmu', iaitu syarah kepada Muhaddab Imam Nawawi. Dia membahas tentang nabith. Nabith ni tuak. Tuak ni tak sama dengan khamr, kerana khamr terbuat daripada anggur. Kalau tuak ni belum tentu terbuat daripada anggur, boleh terbuat daripada tapai, boleh terbuat daripada kelapa dan lain-lain. Maka dia mengatakan wan nabi wa amman nabidhu faqismani muskirun wa ghairuhu. Ada nabith ni ada 2 jenis. Pertama yang memabukkan, dan yang kedua tidak memabukkan. Fal muskirun najasun. Kalau dia muskir, maka dia jelas najis. Indana, menurut kami, wa inda jumhuril ulama, dan menurut jumhur ulama. Wa syurbuhu haram, meminumnya adalah haram. Wa lahu hukmul khamri, dan hukum dia adalah seperti hukum khamr, fi tanjizi, dalam hal dapat menajiskan, wa tahrimi, dan keharamannya, wa wujubil haddi, dan kalau yang minum dia boleh kena had, berarti boleh kena hukum rotan. Contohnya ini adalah masalah nabith, berarti dia disamakan dengan najis, iaitu samakan dengan khamr dalam hal semuanya termasuk najis. Berarti alkohol hukum asal dia adalah najis kalau memabukkan.
Lepas tu dia bagi dua. Wa amal qismu asani minan nabi fahuwa ma lam yashtadda wa lam yasir muskiran wa dhalika kal ma'i alladhi wudi'a fihi habbatut tamrin aw zabib aw musyammash aw aslin dan selainnya. Yang kedua adalah nabis ataupun tua yang mana dia tidak sangat dan tidak menyebabkan mabuk. Maka dalam hal ini dia dihukumi seperti air yang diletak di tamar contoh dia, ataupun zabib. Zabib ni apa nama dia, kismis dan lain-lain, tapi tidak sampai memabukkan. Dalam hal ini dia tidak dihukumi seperti khamar. Berarti alkohol tersebut kalau memabukkan maka dia dihukumi khamar, maka dia najis. Kalau alkohol tersebut tidak memabukkan maka dia tidak dihukumi khamar. Lalu macam mana ustaz yang ada di perfume? Maka dalam kitab Al-Fiqh ala Mazhabil Arba'ah ataupun deodoran dalam bedak dan lainnya, wa minha al-ma'iat an-najisah atau najasah, iaitu apa? Kalau ada benda-benda cairan yang najis, contohlah kita anggap alkohol tersebut menajiskan sebab dia memabukkan. Ini lalu dia masuk di dalam perfume yang kita ada beli dekat KLIA tu, perfume mahal tu. Apa hukum dia? Allati tudafu ila adwiyati wa rawaihi al-atariyati li islahiha fa innahu yukfa anil qadari alladhi bihi al-islah qiyasan ala al-anfihah al-muslihah lil juni. Iaitu contoh dia cairan-cairan yang najis yang ditambah di bau ubat-ubatan ataupun bau-bau perfume, yang mana tujuan dia untuk pastikan benda itu boleh bertahan. Maka dalam hal ini dia dimakfukan atas kadar yang mana dia cukup untuk islah tadi. Kiasan secara kias dengan kes macam mana kita nak buat keju yang mana dia tambah dengan benda yang najis seperti darah dan lemak dan lainnya. Dalam hal ini berarti makfu. So tidak najis lah. Dalam hal kita pakai perfume, boleh tak ustaz saya pakai perfume yang saya beli? Boleh, alasan dia tu. Okey. Ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagaimana cara menyucikan kapet masjid yang terkena najis aini mutawassitah? Ini kita dah sebut dalam pembahasan yang ada minggu lepas, dan ini saya ulang balik. Cara dia adalah pertama buang ain najasah. Contoh dia ain najasah kena kat sini, ada cicak, dia berak jatuh kena kat sini. Ambil, bersihkan sampai tidak ada ain najasah. Ain najasah berarti warna, bau dan rasa dah hilang. Lepas tu baru siramkan air. Ustaz, nak kena siram air sampai hujung ke, atau nak kena potong kapet ke? Tak perlu, salah faham. Yang penting ain dia dah tak ada, lalu baru curus dengan air untuk supaya boleh menghilangkan air najasah yang hukmiyah, najis yang hukmi. Itu hukum dia. Dalil dia dari mana? Hujah dia dari kitab Kasyifatus Saja, syarah kepada kitab ini sendiri. Wal mutawassitatu, iaitu najis mutawassitah, tanqasimu ala qismaini, terbagi kepada dua jenis, ainiyatin wa hukmiyatin, iaitu ada ainiyah dan hukmiyah. Al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Ainiyah adalah yang memiliki warna, bau dan rasa. Fala budda min izalati launiha, maka wajib untuk menghilangkan warnanya dulu, warihiha dan baunya, wa ta'miha dan rasanya. Wal hukmiyatu, jadi kena hilangkan dulu. Wal hukmiyatu, adapun najis hukmiyah, allati la launa wala riha wala ta'ma, yang mana dia tidak ada bau, warna, bau dan rasa. Yakfika jaril ma'i alaiha, maka cukup kita siramkan air atas dia. Apa yang dimaksud yakfika jaril ma'i alaiha? Aistilahu, iaitu siram dia alal mutanajjisi, benda yang terkena najis, kapet tadi, biha, iaitu dengan yang kena najis pada benda tersebut. Lepas tu apa? Walau marratan wahidatan, walaupun satu kali, min ghairi fi'lin, walaupun dengan tanpa disebabkan niat perbuatan. Contoh dia air hujan turun, tak ada niat. Kerana apa? Kita dah belajar pada pertemuan kedua, izalatun najasah la tahtaj ila niyatin. Betul? Menghilangkan najis tidak memerlukan niat. So cukup. Berarti satu kali air siram dah selesai. Ataupun ada air hujan kena, dah selesai. Jangan pula nanti kena ni, bila dah ambil kita potong kapet pula. Tak perlu. Okey, tak perlu.
Itu cara nak menghilangkan air najis. Air ni mutawasitah. Hukum pakaian yang dicuci guna mesin basah auto, adakah suci? Ni pembahasan kami dah bahas tahun 2001 dah pernah bahas. Dan ternyata waktu isu ni ditanya lagi, dah jawab berkali-kali, hukum dia suci. Kenapa suci? Ini dijelaskan dalam kitab Syarah Yaqut An-Nafis. Ghuslus thiyabi fil ghasalat, iaitu basuh pakaian di ghasalat, iaitu dia menerangkan tentang macam mana ada basuh guna mesin. Saya tak payah baca pertama ni, ibarat dia tentang kalau air tersebut warid tu dari atas ke bawah. Contoh dia kan, walaupun air dia sedikit, dia akan menyucikan. Okay, contoh dia ada washing machine, letak baju, letak air tu berpusing keluar, tak ada masalah. Yang kedua apa? Ada air, kita lempar baju, dia pusing-pusing keluar. Contoh dia. Dalam hal ini ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, kerana yang kaul yang dipilih adalah kena warid. Kalau dia letak dari bawah ataupun ada pakaian air keluar dari bawah, itu tidak menyucikan menurut pendapat yang dipilih atau yang muktamad. Akan tetapi terjadi khilaf dalam mazhab Syafi'i, kerana menurut Imam Al-Ghazali tidak disyaratkan warid. Ini dia sebut tidak disyaratkan warid, nanti boleh baca sendiri. Apapun itu yang dipilih dalam kes automatik, dia jawab terus, wal ghasalatu nau'ani. Mesin cuci ni ada dua. Nau'un yusammunahu otomatiki. Yang pertama dinamakan automatik. Yaridu ilaiha al-ma'u. Air itu jatuh, warada yaridu, iaitu jatuh pada dia, sumayang sarifu, lalu kena buang. Fa yaridu ma'un jadidun, lalu turun lagi air yang baru, summa yatakarraru, lalu berulang-ulang iradul ma'i iddata maratin, berulang-ulang air itu berpusing berkali-kali. Fa hadza la khilafa fihi fi taharatil malabis, maka dalam hal ini tidak ada khilaf sama sekali dalam hal baju itu suci. Ini yang kita pakai. Sama ada washing machine macam ni, sebab washing machine ni air dia dari atas, jelas. Washing machine yang tengah ni macam mana? Automatik. Kita masukkan baju, air tu kalau kita beli, kita tengok tempat pipe tu letak kat mana, kat atas. Betul? Memang dia lubang, semua benda lubang, Ustaz. Memang semua tu lubang. Sebab apa? Bila dia berpusing, air tu jatuh dari atas, dia masuk, dia keluar dari ke bawah. So dia pusing, sebab itulah semua berlubang. Lubang tu hanya tempat jatuhnya air. Bukan air tu turun masuk naik, tak. Air itu tetap dari atas dan keluar ke bawah, tapi dia semua berlubang dan dia berpusing. Ini jelas suci. Yang tak suci atau yang terjadi khilaf hanya kalau ambil baldi, letak air, lepas tu lempar baju, ketat, buang air, suci. Taklah. Tapi kalau ada air, letak baju, ketat, buang air, tambah lagi air dekat baju, dah warid dah, suci lah. So kesimpulan dia, insya-Allah washing machine semua suci. Lalu kalau pertanyaannya, Ustaz, kalau orang tersebut dia tu makan babi, Ustaz, macam mana? Contoh dia washing machine yang ada dekat kedai-kedai dobi, campur, ada yang makan babi lah, ada yang ada yang bawa ada bulu anjing lah dan lain-lain, tetap suci. Kenapa? Pertama, kita tak tahu al-aslu al-alam. Sampaikan ahli tukang khomer ni, dia buat khomer, baju dia kalau tak nampak ainun najasah, dia dihukum suci. Ini dalam fiqh disebut hukum suci walaupun tukang khamar. Itu pertama. Lepas tu yang kedua, kalaupun ada ain itu kan akan hilang. Contoh dia ada ain, Ustaz, baju dia ada bulu anjing, lepas tu masuk dah hilang. Ini macam mana? Suci juga. Kenapa? Macam saya dah sebut pelajaran yang telah lalu, as-sabunu, sabun dia boleh menempati tempatnya yakumu maqamat turab menurut kaul sani. Selesai. Ini tu tak ada masalah. So tak ada masalah. Ini isu tentang washing machine, tak ada masalah. Boleh share, tak ada masalah. Terus pembahasan yang keempat, rumah saya ada banyak kucing. Seringkali bulu-bulunya ada pada pakaian sembahyang saya, sejadah dan lain-lain. Bolehkah saya anggap ia sebagai umumul balwa? Tak
Tapi yang bertanya soalan ni memang tahu bahawa bulu kucing, semua haiwan yang bulunya yang dia itu suci, tapi idza infasala fi hayatihi, ketika tercabut ketika dia hidup, maka bulu tersebut menjadi najis. Contoh dia tangan binatang, jalan, tangan dia terpatah, maka tangan tersebut dianggap najis. Contoh dia idza infasala fi hayatihi, maka dia dianggap najis. Kalau najis ni macam mana? Tadi tak sahlah nak bawa, betul? Tapi macam mana Ustaz? Saya gula kucing, bukan ke Rasul suka kucing. Macam-macam dalil dia sebut. Dalam fikih Syafi'i dah jawab dah. Dalam kitab Faidul Ilahil Malik, syarah kepada Umdatis Salik, dalam juz 1 Sahifah 72. Wa sya'rul maitah. Sya'rul maitah ni apa? Bulu binat bangkai. Wa sya'ru ghairihal ma'kul, dan bulu selain daripada maitah yang boleh dimakan atau yang tak boleh dimakan. Idza infasala fi hayatihi, ketika mana terputus ketika dia masih hidup. Dunal muttasili, yang tidak bersambung. Kasya'ril bighali, seperti bulu bighal ataupun himar wal hurrati, dan juga kucing. Naam, dia itu termasuk najis. Naam, yufa anil yasiri, dia dimakfukan kalau sedikit minha, daripada najasat tadi atau daripada rambut tadi. Mau contoh dia, bulu dia satu helai Zat, macam mana nak nampak? Bulu dia tak nampak ni, kecil-kecil singit sangat. Yasir minha min ghairi sya'ril qalbi wal khinzir, itu yufa. Kalau bulu dia babi atau anjing, ini tak. Tapi kalau yang binatang hurrah tadi, himar, bighal dan lain-lain, dia itu adalah yufa, dia adalah dimakfu. Wa kadza, Ustaz banyak sangat Ustaz pula. Tadi sikit sangat, satu helai mana nak nampak? Sekarang wa kadza al-kasiru, begitu juga kalau banyak pun makfu. Minha fi haqqil qisasi, bagi hak orang yang qisas, contoh dia awwaraqibi, ataupun orang yang sedang menunggang kuda. Zaman dulu dia menunggang kuda bulu dia kena baju pun sangkut semua, tercabut bulu-bulu kuda tersebut, lekat dekat seluar dia. Ini pun fayufa anhu, juga makfu. Kerana apa? Limasyaqqatil ihtirazi an dzalika, kerana berat untuk menjaga dari perkara tersebut. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Okey, so oleh kucing tak apa, makfu. Najis tapi kalau macam tu najisnya macam mana? Jalan pegang memang ada bekas, sengaja tak nak buang, dan sikit bekas sikit sangat satu, tapi 2-3 dan boleh hilangkan dengan mudah, sengaja tak nak hilangkan, itu taklah. Ni kalau susah, tak nampak Ustaz, selesai, makfu. Banyak sangat Ustaz, selesai, makfu. Okey. Lepas tu seorang perempuan yang sedang sakit hendak bersalin, keluar darah selama 5 jam kemudian melahirkan anak. Darah apakah yang sebelum bersalin itu? Jawapan dia, kalau dia ikut ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid ni apa? Iaitu minimum 24 jam, tidak melebihi 15 hari. Contohnya, 1 hari sebelum melahirkan, sakit perut, contraction, keluar darah terus menerus selama 25 jam, maka itu adalah haid. Contraction keluar darah 5 jam je, semacam dia bertanya ini, hukum dia apa? Hukum dia bukan haid. Kerana apa? Dalam Hawi Kabir dia jelaskan, wa qaulu athani wa huwa qauluhu fil jadid, menurut qaul jadid, anna damal hamili, sesungguhnya darah perempuan yang hamil, idza dhara'a hal haidha fi sifati wal qadri kana haidon, darah orang yang hamil ketika dia keluar dan mengikuti ciri-ciri haid dalam hal sifat dan kadarnya, maka ia dipanggil haid. Tapi 5 jam dia tak cukup syarat, maka dia bukan haid. Yang selanjutnya, soalan nombor 6. Seorang keluar darah selepas bersalin selama 70 hari secara terputus-putus. Terputus-putus berarti tak sambung, tetapi jarak sucinya tak sampai 15 hari. Darah apakah yang 10 hari terakhir? Kalau terputus setelah 60 hari ada putus, walau lahdatan, maka darah yang 10 hari setelah itu dianggap haid. 60 hari nifas, dan setelah itu 10 hari itu adalah haid.
Kerana apa? Suci di antara nifas dan haid adalah lahzah. Suci antara nifas dan haid itu adalah lahzatan. Tapi kalau dia terus menerus Ustaz, keluar dia tak berhenti, terus menerus sampai 70 hari, atau dia terputus-putus, tapi hari ke-60 nak masuk hari ke-61 itu keluar terus tidak berhenti, dalam hal ini dia dipanggil sebagai mustahadah lin nifas. Mustahadah kerana nifas. Apa dia kata dalam Fathul Wahhab? Wa uburu sittina ka'uburil haidi aktsarahu fayunzaru muqtadi'ah. Maka ditengok ni, keluar 60 hari lebih seperti keluarnya haid yang lebih daripada masa haid, maka dia dilihat apakah dia muqtadi'ah fin nifasi am muqtadah mumayyizah, atau dia muqtadah mumayyizah am ghairu mumayyizah dzakirah am nasiyah. Maka dia kena tengoklah nanti. Kalau dia mumayyizah ni boleh baca terus panjang ibarat dia. Iaitu kalau apa? Kalau dia itu lahzah, faham? Kalau dia dia lahzah. Kalau dia ghairu mumayyizah, dia muqtadah bukan muqtadi'ah, maka dia mutahayyirah, dia kena kalau dia muqtadah, kalau dia muqtadi'ah, maka dia akan kembali kepada mana? Kepada yang paling sedikit. Paling sedikit adalah macah, iaitu satu tumpuk. Berarti dia kena kontoklah panjang. Dan lain-lain. Ini boleh tengok nanti tentang nifas. Yang ketujuh, belangkas halal dimakankah? Ini saya tak sure sebab saya tak tahu apa itu belangkas. Saya tak boleh nak jawab. Saya tak boleh nak jawab sebab saya tak tahu apa itu belangkas. So saya tak tahu nak ikutkan dia kat mana. Tapi kalau dia hidup dua alam, dua alam contoh dia macam apa? Macam katak, maka wa'adda Syekh Abu Hamid wa Imamul Haramain min haddad darbi ad-difda' wa saratan wa huma muharramani 'ala al-madhhabi as-sahih al-mansusi wa bihi qata'a al-jumhur wa fihi ma qaulun dha'if innahuma halalun wa hakahu al-Baghawi fi saratan an Halimi atau an Halimi. Jadi maksudnya apa? Dan Imam Abdul Hamid iaitu Al-Ghazali dan guru dia Imamul Haramain menganggap contoh iaitu yang hidup dua alam seperti difda' tu apa? Katak. Dan ketam batu, bukan ketam biasa, bukan ketam yang kita makan kat kedai. Yang kita beli tu ketam warna biru itu halal. Ini ketam yang dia maksud ni ketam batu yang warna hitam tu, yang mana bawa kat darat 10 hari 20 hari tak mati. Contoh dia. Ini wahuma muharramani, dia dua-dua diharamkan menurut mazhab yang sahih yang telah dinaskan, dan ini yang dipilih oleh jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i lah. Wa fihi ma, dan dalam hal ini ada kaul yang lemah mengatakan bahawa kedua binatang ini iaitu dia diharamkan, iaitu difda' dan saratan ketam batu tadi, dia adalah halal, yang seperti diceritakan oleh Imam Baghawi, iaitu tentang saratan daripada Halimi, daripada Imam Halimi. Ini boleh dibaca dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. So saya tak boleh nak jawab belangkas ni sebab saya tak kenal, tak pernah tengok dan tak pernah tahu. Nama pun tak kenal. So ini just bagi tahu untuk masalah itu. Lepas tu nombor 8, saya mengalami keluar darah. Dah berapa pukul 9 dah. Banyak soalan ni. Saya mengalami keluar darah selama 3 bulan tanpa henti. Cuma ada kalanya berhenti beberapa jam sahaja keluar, sedikit-sedikit dan kadang-kadang agak banyak. Pada mulanya saya tak sedar itu adalah tidak normal. Selepas 15 hari barulah saya bersuci dan beribadah. Apa paling tepat saya buat dalam situasi tersebut? Dia keluar 3 bulan tanpa henti, cuma berhenti berapa jam sahaja keluar. Kira dah lebih 15 hari. Dan sedikit-sedikit dan kadang-kadang agak banyak. Sikit-sikit banyak itu tidak menjadi ketentuan. Maksud dia banyak tu keluar banyak atau sikit-sikit, yang penting dianggap keluar macam mana? Darah keluar ini adalah ketika kita ambil kapas putih, kita letak kepada farji dalam keadaan sedang menjungkuk, keluarkan kapas itu ada bekas darah walaupun satu baris, maka dia dianggap sedang keluar darah, walaupun tak menetes, contoh dia. Maka ini dia dianggap bukan inqitak. Inqitak tu kalau masukkan memang putih bersih, ini dianggap inqitak.
Dalam kes ini dia adalah perempuan yang mustahadah. Pada 15 hari yang pertama, of course bila keluar darah tu dia anggap dia masih haid sampai habis 15 hari. Contoh dia, habis 15 hari je apa dia kena buat? Maka dia kena mandi dan dia kena tengok dia kes dia apa, dia perempuan yang mana. Kalau dia pertama kali haid, umur 9 tahun contoh dia, pertama kali haid, dapat bezakan darah yang qawi dan yang dhaif, maka yang qawi itu adalah haid dia, yang dhaif itu adalah istihadah dia wajib qada yang dhaif. 7 hari darah qawi, lalu setelah hari ke-8 sampai ke hari ke-15 darah dhaif, maka darah dhaif itu dia kena qada. Okey, faham? Begitu juga kalau dia muqtadah mumayyizah pun sama, yang qawi. Kalau dia muqtadiah ghairu mumayyizah, kalau dia pertama kali haid, dia tak pernah belajar hukum haid, keluar darah pun dia tak tahu ini qawi ke tak qawi, atau dia rabun tak boleh nak bezakan qawi ke tak qawi, contoh dia, maka dalam kes ini haid dia hanya sehari semalam, maka dia kena qada 14 hari 14 malam. Baru 14 malam banyak susah terpaksalah. Sebab itulah ajar anak-anak puan-puan yang perempuan, ajar dari kecil hukum haid. Okey. Kalau dia muqtadah ghairu mumayyizah macam mana? Ini lagi panjang ceritanya, kena buat daurah khusus nanti habis waktu. Daurah khusus kita boleh buat daurah. Kalau kat Morocco saya dah buat sampai 5, 6 kali, 7 kali kot. Kalau kat Indonesia saya dah khatam banyak kali dah, mengajar semua budak akhwat kena mengaji. Kat Malaysia ni jarang-jarang buat. So kena buatlah. Selanjutnya yang nombor 9, seorang keluar darah selepas bersaih. Ni dah. Sorry. Nombor 9, adakah boleh menggabungkan solat-solat sunat, contohnya solat tahiyatul masjid dengan solat sunat subuh dengan 2 rakaat? Jawapan dia boleh. Ini saya dah terangkan hari itu. Kerana apa? Solat tahiyatul masjid dia adalah sunat yang tidak memerlukan solat bersendiri, dia boleh combine dengan yang lain. Kenapa? Dalam Faraid Al-Bahiyah, nazam dia adalah wastus niyat asya'u kat tahiyyah ma ghairiha tasihu fiha niyyah. So dia apa? Dikecualikan beberapa perkara seperti tahiyat, iaitu tahiyatul masjid, iaitu tidak memerlukan niat, ma'a ghairiha beserta dengan solat lain, tasihu dapat safiha an-niyah, niat tersebut. Contohnya puan atau tuan pertama kali masuk masjid terus solat zuhur, Allahu Akbar, kan? Tak niat pun nak buat tahiyatul masjid, tapi solat itu dikira tahiyatul masjid. Kenapa? Kerana definisi solat tahiyatul masjid adalah solat yang pertama kali dilakukan ketika dia baru masuk masjid. Lepas tu kiai saya berkata, suami kepada ibunya yang solehah almarhumah tadi, Kiai Zamraji, kiai saya syarah dalam bahasa Arab nazam ini, dia syarahkan katahiyah ai fa innaha la tabtulu bit tasyriki ma'a fardin aw naflin akhara wa misluha kullu ma al maqsud minhu al fi'lu wa huwa nahwu 16 sunnatan. Kiai Zamraji kata seperti halnya tahiyah ni macam mana? Dia explain. Fa innaha, kerana sesungguhnya tahiyatul masjid la taqulu bit tasyrik, tidak akan batal solatnya dengan digabungkan niatnya ma'al fardin au naflin, sama ada fardu ataupun sunat akhara yang lain. Dan sepertinya adalah semua perkara yang dimaksudkan daripada pekerjaan tersebut, yang mana ia boleh dianggap sebanyak 16 jenis solat sunat. 16 jenis benda sunat. Contoh dia apa? Contoh dia tahajud, wuduk dan lain-lain. Yang ke-10, jika kita datang masjid lewat untuk solat subuh dan waktu yang ada hanya cukup untuk satu solat sunat sahaja, mana yang lebih afdal saya lakukan, solat sunat tahiyatul masjid atau solat sunat subuh? Dah terjawab, solat sunat subuh lah. Niat solat sunat subuh automatik dapat tahiyat. Yang ke-11, saya masuk pada rakaat 1. Ketika itu imam sedang sujud, saya dikira masbuk. Okey. Ketika pada rakaat kedua, jika saya tak sempat habiskan Al-Fatihah dan imam dah pun rukuk, apakah saya kena terus ikut imam atau habiskan Fatihah dulu? Habiskan Fatihah dulu. Sebab ini bukan uzur.
Kena baca Fatihah. Tapi kalau dia tertinggal dua rukun, tertinggal dua rukun fi'li disebabkan uzur, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tanpa ada uzur, tak sah. Rukun fi'li ni apa? Contoh dia apa? Rukuk dan i'tidal. Dia dalam keadaan dah duduk, imam dah duduk, dia masih diri dengan baca, tapi bukan sebab uzur. Contoh dia apa? Dia was-was, batal. Dia lambat baca sebab dia was-was, maka dia batal. Tapi kalau sebab ada uzur, dia dah baca macam normal, tapi Allah dah ciptakan kalau dia baca memang macam lambat. Tapi lambat dia bukan sebab buat-buat, bukan sebab was-was, tapi memang dia baca tak boleh nak laju. Si imam pula tiba-tiba laju. Maka kalau dia tinggal tiga af'al yang tawilatain atau yang tawilah, tiga pekerjaan yang tiga rukun yang tawilah, yang panjang, bukan rukun yang qasirah, maka dia tidak dihukumi maka dia kalau kurang daripada salasah, maka dia sah kalau dia ada uzur. Tapi kalau lebih dari tiga rukun tawilah, walaupun sebab uzur batal. Dalam kitab apa? Dalam kitab I'anatul Talibin, wa adamu takhallufin anhu ma'ahuma bi aktsara min salasati arkanin tawilah fala yuhsabu minha al-i'tidal wal julus baina sajdatain. Arkan tawilah ni contoh dia apa? Contoh dia rukuk, sujud, kan? Rukuk, sujud. Kalau i'tidal dengan al-julus baina sajdatain ni tidak dianggap sebagai rukun tawil. Ini. Maka dalam kes kalau dia dah baca biasa, kan? Lepas tu imam tetap laju, contoh dia, tapi lebih dari tiga rukun yang tawilah, maka batal. Okay? Tapi kalau contoh, maka dia sebaiknya niat mufarakah, dia solat sendiri. Mungkin imam tu pun tak betul, siapa tahu dia pun tak baca Fatihah betul. Atau mungkin contoh dia dalam kes ini, dia dah baca biasa, lepas tu imam dah rukuk, teruskan baca. Teruskan baca sampai habis. Tengoklah kalau imam masih terus lagi sampai tiga rukun yang panjang, maka mufarakah lah. Itu maksud dia. Kerana apa? Ka isra'i imamil qira'ah wal ma'mum bati'ul qira'ah. Ini dianggap sebagai contoh-contoh uzur. Contoh-contoh uzur. Ini dipanggil bi uzrin aujabahu ay iqtada wujubu dzalika at-takhalluf. Okey. Nombor 12, ada pendapat mengatakan wanita haid boleh menduduki atau duduk sekejap di dalam masjid sekiranya wanita haid tersebut sudah tidak keluar darah yang banyak. Siapa yang kata? Betul ke Ustaz? Salah. Atau ringkasnya, darah wanita yang sedang haid sudah sedikit dan tidak dikhawatiri akan menghadiri masjid, boleh ke duduk dalam masjid? Tak boleh. Kalau murur boleh. Ibarat dia kita dah jelaskan minggu lepas. Tapi ada pendapat dalam mazhab Hambali satu kaul sahaja. Faham? Satu kaul sahaja. Iaitu dalam mazhab Hambali boleh duduk dalam masjid dengan syarat sudah inqita'ud dam. Darah tu dah tak keluar. Tapi dia belum mandi. Dia macam junub. Dalam mazhab Hambali, kalau orang yang junub wudu, dia boleh duduk dalam masjid. Sebab ditakhfifkan. Hambali bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lubsu langsung tak boleh. Okey. Ini apa ibarat dia dalam fiqhul Islami wa adilatu, dia kata dukhulul masjid wal lubsi wal lubsu wal i'tikafu fihi, termasuk benda yang diharamkan adalah walau biwudu'in, walaupun dengan wuduk. Wa ajaza asy-syafi'iyyatu wal hanabilatu lil haidi wan nufasa'i al-ubura. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memperbolehkan bagi orang yang haid dan nifas al-ubur, untuk lalu al-ubura fil masjidi, di dalam masjid, in aminat talwithahu, kalau perempuan itu teraman daripada jatuhnya darah tersebut. Li'annahu yahrumu talwisul masjidi bin najasati wa ghairiha minal adrar, iaitu apa? Kerana haram untuk mengotori masjid dengan najis dan selainnya najis daripada jenis-jenis kotoran. Wa ammal hanabilatu, kalau pendapat hanabilatu, aidan falil haidi al-mukthu, bagi perempuan yang haid boleh berdiam fil masjid, di masjid, biwudu'in, dengan ada wudu, ba'da inqita'idam, haid dia setelah terputusnya darah. So betulkan pendapat tersebut, jangan salah faham.
Last sekali adalah tentang berkaitan yang di atas. Ada pendapat yang mengatakan wanita sedang haid tidak boleh mengambil wudu. Adakah benar? Betul lah. Yang sedang keluar haid tak boleh ambil wudu. Sekiranya wanita tersebut ingin berwudu dengan dan berniat untuk melindungi diri dari syaitan dan sebagai adab dengan Al-Quran, memegang tafsir Al-Quran dan untuk dibaca diajarkan, bolehkah? Tak boleh. Saya dah jelas minggu lepas. Kalau perempuan tersebut sedang keluar darah, berwudu dalam erti makna istilahi, iaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari lillahi ta'ala. Tak boleh, haram. Tapi kalau tujuan dia wuduk secara lughatan, iaitu tabarrud. Tabarrud tu apa? Ambil air saja nak basuh, tak niat pun ibadah, tak niat untuk menghilangkan menghilangkan hadas, itu tak ada masalah lah. Macam mandilah 10 kali, terserahlah, tak ada masalah. Inti dia yang kata kena wuduk ni untuk lalulah melindungi dari syaitan dan lainnya, dengan cara wuduk bukanlah caranya. Ada dengan cara lain, iaitu berzikir. Niat zikir bukan niat baca Al-Quran. Okey, dah khatam dah soalan-soalan ni. Kalau kumpul dari hari pertama sampai hari terakhir dah boleh jadi kitab dah. Okey. Dah 9.15. Kita tinggal 45 minit je untuk mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus salat, betul? Kitabus salati ai hadza, adapun ini adalah kitab yang menerangkan solat. Faslun. Apakah solat? As-salatu. As-salatu itu adalah apa Allah definisi salat? Ad-du'a. Secara definisi istilahi, solat secara definisi istilahi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain adalah apa? Ibadatun makhsusatun mubtada'atun min takbiratil ihrami muhtatamatun bit taslim. Suatu ibadah yang tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Faslun. A'dzarus salati isnani. Keuzuran atau uzur solat itu ada dua. Pertama an-naumu wan nisyanu, yang kedua adalah nisyan, lupa. Dua ini adalah uzur daripada solat. Maksud uzur daripada solat adalah dia tak dapat solat dan dia kena qada. Ustaz, wajib qada tak? Wajib. Wajib qada kalau dia dah ingat atau dia dah bangun, maka dia kena qada. Ustaz, kalau haid bukan uzur solat, dia dipanggil mamnu untuk solat, kan? Dia adalah benda-benda yang menghalang solat. Nama dia mamnu, iaitu dilarang untuk solat. Kalau dilarang untuk solat, berarti apa? Tak wajib, bahkan menurut satu riwayat haram untuk dia qada kalau sedang haid. Okey. Faslun. Syurutus salati samaniyatun. Syarat-syarat solat itu ada 8. Apa yang dimaksud dengan syarat? Syarat ini adalah benda yang wajib dilakukan di luar ibadah tersebut, atau wajib ada sebelum ibadah tersebut atau di luar ibadah tersebut. Dalam erti dia bukan bahagian yang lazim di dalam ibadah, tapi dia di luar ibadah. Dalam hal solat syaratnya ada 8. Apa dia? Yang pertama, taharatul hadasaini, iaitu suci dari 2 hadas. Kalau tak suci dari 2 hadas, maka tidak boleh. Ini nama dia suci dari 2 hadas. 2 hadasnya apa? Asghar ataupun akbar. Dia kena suci dari 2 hadas. Wa taharatu anin najasati fi saubi wal badani wal makani. Dan suci daripada najis pada pakaiannya, pada badannya dan pada tempatnya. Pada apa? Pakaian, badan, tempat solat juga kena suci. Ustaz, baju saya bersih, badan saya bersih, tapi saya semayang atas tai tikus, tak sah solatnya. Faham? Begitu juga sebaliknya. Jadi tiga-tiga kena suci. Termasuk daripada bahagian ini adalah dia kena tidak boleh hamilun najasah. Apakah hamilun najasah? Iaitu membawa benda najis.
Contoh dia, ustaz, saya pakaian saya semua suci, tapi saya pakai gelang. Pakai gelang, gelang saya ini terkena najis kencing baby saya lupa nak tanggal. Ni macam mana? Batal solat dia kerana hamilun najasah. Atau apa? Ada budak solat, budak yang terkencing yang mana zakar dia belum disunat. Betul? Belum disunat, berarti dia ada najis di antara zakar dengan hasyafah, dengan tutup hasyafah tersebut. Dalam hal ini, kalau budak tu duduk sebelah dia, lepas tu dia pegang budak tersebut macam ni atau dukung, batal kerana hamilun najasah. Sebab itulah kita dalam mazhab Syafi'i berhati-hati kita buat soft untuk budak-budak. Ada yang kata, oh ini tidak rahmah, tidak baik, tidak apa dia panggil, tidak rahmat atau tidak mesra dengan budak. Dia kata situ, masjid yang tidak mesra dengan budak, suruh dia belajar fiqh dulu. Bukannya buat saf lain tu dianggap tidak mesra, justru mendidik budak-budak pergi ke masjid. Koma ni satu saf. Kalau budak tu 6 tahun, macam mana dia nak konsentrate solat? Kan? Mesti kadang-kadang dia nak main, dia nak apa, dia nak lompat. Kalau dia solat sebelah kita dekat depan, saf pertama, belakang imam, sekali dia bangun pergi kat imam, ambil mic imam, macam mana? Orang keranda masjid tu, betul? Sebab itu kita buat saf untuk budak-budak. Biar okey, tak apa, bagus, datang masjid main, buatlah saf kat situ, selesai. Kita boleh solat dengan khusyuk. Itu maksud dia. Juga menjaga kesucian. Kalau dia hamilun najasah, dia pakai pampers, dia kencing kat pampers tersebut, lepas tu dia datang kat sebelah kita, kita nak tolak dia, kita pergi ambil dia, kita letak macam ni dia, kan? Kita angkat tangan dia letak, ini nama dia hamilun najasah. Pasal ada yang kata, macam mana ustaz? Zaman sekarang dekat kampung, masjid ke atas tu ada tikus kencing dekat mikrofon. Padahal sambung dengan mikrofon pula, speaker tu sambung dengan ni hamilun najasah ustaz. Kan zaman dulu kan sampai macam tu. Ada dua kaul dalam mazhab Syafi'i. Kalau yataharraku biharakati musalli, menurut satu kaul dianggap tidak membatalkan. Kalau yataharraku biharakatihi berarti membatalkan. Kalau la yataharraku biharakatihi, tidak bergerak dengan pergerakan dia, maka tidak batal. Itu adalah khilaf dalam mazhab Syafi'i. So dalam kes itu tak ada masalah. Jelas dah pembahasan tersebut oleh ulama. Sebab itulah kita membezakan saf antara budak dengan tidak. Tapi kalau 9 tahun tak ada masalah. 9 tahun yang dah sunat dah, suruhlah dia solat kat depan. Dan kalau dia main-main habis solat, jentik budak kecil umur 9 tahun tak nak solat boleh rotan. Bukanlah rotan sampai bengkak mati, tak ada. Rotan biasa je. Tak nak solat, ni nak rotan ni. Macam tu lah maksud dia. Akhirnya kalau rotan itu tidak sampai mubarrar, iaitu tidak membahayakan, tidak mudir, itu tak ada masalah. Jadi kita kena bagi kefahaman yang betul. Untuk ini kita yang dah ajar buat bezakan soft, itu tidak masalah. Dan saya waktu kecil dibezakan soft dari kecil. Mak bapak saya dah ajar dah, budak satu soft yang berbeza kat masjid, tak boleh join orang dewasa. Dia dah ajar dan saya tak pernah merasa tak cukup mesra kepada budak-budak, tak pernah. Faham? Dan tak pernah rasa yang kata tak mesra dengan budak-budak itu namanya waham sahaja. Secara usul fiqh, angdayan seperti itu tidak dianggap atau mulghah. Terus wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani wa satrul aurati, dan menutup aurat. Menutup aurat ni apa? Kalau lelaki dalam solat sama seperti luar solat, iaitu antara pusat sampai lutut. Ustaz, saya solat tak pakai baju tapi pakai sarung dari sini contohnya atas pusat sampai bawah lutut, sah ke tak? Sah. Mazhab Syafi'i sah. Ada dulu satu ustaz dekat Gombak sana, kat Selangor lah, kat Gombak. Dia datang dari Indonesia tapi saya tak tahu dia dari pondok mana, mengajar mak saya. Dia kata tak sah sembahyang lelaki yang tak pakai baju macam ni. Dengan alasan tak disebut hadis mana. Saya dengar tu saya terkejut. Tak ada boleh kata macam tu. Saya terus tegur dia, salah tu. Lepas tu dia dah tak datang mengaji dah. Tak datang mengajar kat rumah saya dah. Sebab dia tak tahu mazhab Syafi'i aurat lelaki adalah bainas surrati war